ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بخين 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 بخين. Hamaरे Quran ne Orang tua kita pagi pun, petang pun, semalam pun telah bagi tuan-tuan syabas kerana Majma' Istiqamah mereka jadikan kerja ini sebagai kerja mereka tashkil dan Allah Jalla Jalaluhu amma nafaduhu. Allah Jalla Jalaluhu wa man waluhu. Majlis yang begini Allah Ta'ala gembira di langit. Malaikat mereka Allah beri berita gembira kepada malaikat. Allah terima tuan-tuan semua. Amin. Allah Ta'ala bagi ikhlas, ittibai sunnat, dan Allah Ta'ala bagi kita bahagian dalam ikhlas hanya kerana Allah. Ini berapa jam tu kan? Sikit je. Mal. Sekarang bayang 3 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkelu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم. قبل احترام Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, صد احترام Tuhan yang mulia. Allah Jalla Jalaluhu Rahmanahu Allah Subhanahu wa taala, seluruh kainat ini Allah yang esa, tanpa syarik, tanpa sekutu dengan yang lain. Dia telah cipta. Ada 4 anasir dalam kainat ini. Ada 4 anasir yang besar. Panca, api, angin, tanah, air. Ini 4 perkara. Dan insan sebagai asyraful makhlukat. Ini manusia pun adalah majmua kepada 4 perkara. Untuk itu Allah telah bagi manusia ada 4 nisbat. Ada nisbat haiwan, ada nisbat malakutiyat, malaikat. Satu warna Allah, khilafat Allah, dan nisbat niabat naik kepada Nabi SAW. Ini 4 perkara majmua kepada 4 perkara tadi. Bersama dengan itu Allah Ta'ala telah bagi kita satu mutiara yang sangat besar. Tak ada siapa yang boleh bayar dengan nilai dia. Allah Ta'ala telah bagi usaha, mutiara usaha kepada manusia. Lepas tu Allah Ta'ala telah bagi manusia ikhtiar. Allah Ta'ala telah bagi kita mutiara usaha. Usaha itu apa? Diri, harta, masa, kebolehan, istidad, kefahaman yang Allah telah bagi kepada kita. Bila kita gunakan itu adalah usaha. Kita tengok dengan mata kita, dengan telinga kita, kita dengar, mulut kita cakap, tangan kaki kita belanjakan harta kita, income, fikir. Ini semua kekuatan ini Allah Ta'ala telah bagi kita ikhtiar. Dengan kekuatan inilah bila kita guna pada tempat betul ataupun tempat yang tak betul. Sama ada manusia tadi, bila dia guna 4 kebolehan dia semua sekali pada tempat yang tak betul, maka dia akan jadi seperti binatang. Sampai binatang pun malu dengan dia. Tapi kalau dia letak pada tempat yang betul, maka sifat, kerana Allah Ta'ala telah bagi kepada manusia kebolehan sifat malaikat, maka malaikat pun akan istighfar kepada dia. Malaikat pun doa untuk dia. Malaikat pun akan hamparkan sayap untuk dia. Lepas tu Allah bila usaha dia betul, yang mana Quran bagi tahu sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Warnai dengan warnai Allah. Khalaqu ka khalqillah. Allah Ta'ala telah pakaikan dia mahkota khilafat. Bila sifat ini ada dalam dia, maka nilai dia di sisi Allah, Allah saja yang akan bagi nilai. Selepas tu Muhammadur Rasulullah Allah telah jadikan sebagai contoh, dan dengan lafaz yang terang Nabi telah bagi tahu nahnu ma'asyiral anbiya, jemaah kepada nabi-nabi, la nubarrisu dinara wala dirhama. Dia
करने पीछे वालों को Apa yang Nabi tinggalkan untuk orang kemudian? Nabi tak tinggalkan harta, tak tinggalkan dirham ataupun dananir, tapi Nabi tinggalkan ilmu. के साथ जो इल्म आया Usaha Nabi dan ilmu yang Nabi telah bagi, Allah telah bagi kepada Nabi, itu yang Nabi tinggalkan. लेकिन मेरे Tapi tuan-tuan yang muliakan Allah SWT, जैसे चारों बड़े बड़े अनासिर जिसमें macam mana का निजाम है, empat perkara yang besar-besar ini, इसमें इत्तिदाल Salam. दरमियाना Ini semua हल्का बना बहुत जरूरी dia panggil apa? Stable. है। इसमें कोई एक Kalau satu benda pun से ज्यादा बढ़ जाए dia lebih daripada satu yang lain, और तेजो तुम चले macam mana तो गांव के गांव और क्या बिल्डिंग kampung ke kampung, building, banglo ke banglo, semua akan jadi hancur. Kalau dalam dunia ni punya nizam ni, satu benda saja dia tak stable, dia jadi lebih. वो हद से ज्यादा हो जाए Kalau dia jadi lebih, पानी angin kalau jadi दुनिया lebih, समंदर बन जाए air kalau jadi lebih, semua benda akan jadi laut. Api, सूरज matahari पर आ जाए kalau datang ke atas bumi ni, आग भड़क जाए api bakar. इन चारों का होना Empat benda ni, berapa dia punya level dia. Macam tu saja level dia. उतना ही tahap इन चारों में इत्तिदाल Empat ni dia stabil. Allah जितनी उसको अपनी मखलूक से मोहब्बत macam mana dia sayang kepada makhluk है, dia, जितना वो मखलूक की Berapa जरूरतों को जानता dia है tahu keperluan makhluk dia. तो खुद को पता नहीं Makhluk kita sendiri tak tahu. इसलिए हज़रत Allah इब्राहीम Maha Tahu. अलैहिस्सलाम, Oleh kata Ibrahim alaihissalam, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो Adam alaihissalam, अबुल बशर है Abul Bashar, bapa kepada manusia. Ha? Seluruh manusia, bapa kepada semua. Ibrahim alaihissalam, dia adalah Abul Anbiya. हालात आए Bila datang keadaan dicampak dengan api, आसमानों में शोर मच गया itu langit sudah menjerit. Allah, Khalilullah dalam api. फरिश्ते Malaikat sudah menjerit satu sama lain. Apa semua jadi? Kan? Boleh turunkan air, datangkan angin. Amma ilayya qala. Kamu ni siapa? Semua makhluk. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Tuhan aku, dia lebih tahu apa keperluan saya. Pergi, saya tak perlu kepada kamu. Seluruh Anbiya alaihissalatu wassalam, waqiah kisah mereka adalah pengajaran untuk kita. Untuk kita adalah pengajaran untuk kita. चारों अनासिर में इस तरीके Empat anasir ni perlu kepada kestabilan. Begitu juga manusia ada empat nisbah. Afaniyat, malakutiyat, niabat dan abdiyat. Empat-empat ni perlu kepada level, satu level. इसलिए इसको मेहनत का जोहर Sebab tu manusia diberikan mutiara usaha. Kalau dia lupa dengan kelalaian dia और dan नतीजे से बेखबरी में dia lupa tentang natijah, मेहनत के जोहर को usaha yang Allah telah bagi kepada dia, dia usaha seperti mana binatang. तमाम तकाज़े इंसान के अंदर रखे हुए हैं। Semua takaza-takaza yang ada kepada haiwan ada kepada manusia juga. Tapi तकाज़ों के पूरा करने dia usaha macam mana untuk sempurnakan takaza macam haiwan ni takaza, से पैर तक daripada ujung rambut sampai ujung kaki nampak macam manusia, के पहनता है। pakai baju-baju manusia. गाँव में देहात Dalam kampung, dalam bandar, इंसानों ही के दरमियान रहते dia duduk dengan kalangan manusia. हैं। घरेलू जिंदगी में Dalam कारोबार में family, dalam business, dalam muasyarat, dalam society, अंधेरे में dalam gelap ataupun dalam terang, सर से पैर तक के वही daripada ujung rambut sampai ujung kaki manusia. लेकिन tapi- किसी अपनी मेहनत का जौहर Mutiara usaha dia, के पूरा करने पर लगता है। dia sibuk untuk sempurnakan nafsu keinginan dia. Itu haiwannya. जानवर एक किस्म के नहीं होते। Dia binatang ni bukan satu jenis binatang, satu jenis. इसको सिर्फ Dia punya kerja apa hanya untuk penuhkan perut saja. बकरी है, भैंस Itu है, गाय, kambing, lembu, kerbau, घोड़ा है, गधा है। itu keldai, itu उसके साथ kuda. उसका चारा है, Dia punya kerja apa?
makan saja, minum saja, उसका makan. पड़ोसी भूखा है, Dia punya jiran dia lapar जिस माँ ke, के पेट से इसने जन्म लिया है, dia lahir dari perut mana, itu pun dia tak peduli. Dia punya kerja apa, makan saja. Dia lahir daripada perut mana dia keluar. ये बछड़ा Itu anak sapi. भूखी है, वो Ha, बीमार dia है, tak peduli dia punya mak dia sakit ke, lapar ke, dia sikit pun tak ada peduli. Ada faham? Yang penting saya punya perut kenyang. इंसान अपनी मेहनत Bila manusia usaha yang Allah bagi kepada dia, पूरा करने पर लगा dia sibuk untuk penuhkan nafsu dia, maka मोहल्ला गली rumah, mohalla, lorong, bandar, आलम विचार negeri, negara, seluruh dunia, dalam semua पहले ini दर्जे का जानवर होकर dia akan jadi binatang yang stage yang pertama ni. शारीरिक करता है, Kerja pun kerja, क्या भी लगाता है, kilang pun dia ada, factory pun ada, ada kedudukan yang tinggi-tinggi, tapi इंसान के पेश में dia dalam rupa manusia, dalam rupa bentuk manusia, ini adalah darjah yang stage pertama tadi. Tahu? Itu kambing lembu. समझे कि मैं कौन हूँ, Kalau dia tak kenal diri dia siapa, kerana Allah jadikan dia asyraful makhlukat, Allah telah jadikan dia hamba kepada Allah. सारी कायनात मेरे लिए Seluruh kainat Allah telah cipta untuk kita. बड़े-बड़े इनामात के Banyak besar-besar वादे मेरे लिए, khazanah Allah, anugerah Allah, Allah telah tetapkan untuk kita. हर मसले का हल Setiap मेरी हर masalah kita, setiap kerusingan kita, setiap masalah dalam tangan Allah. Tutup mata daripada semua ini. कि मुझे मरना है, उसको Tak peduli, saya akan mati, lepas mati saya akan bangkit. Tutup mata daripada semua ini. आए थे, आए Hei perut, hei perut, hei perut. Hanya fikir perut saja. पहले दर्जे का ini जानवर है first. सारी शक्ल First stage में binatang. लेकिन ये अपनी मेहनत Tapi- को बराबर Dia तसलसल के साथ terus dalam usaha dia. पढ़ता है और मुसलसल Dia terus dalam usaha dia. में मुताला करता है, Waktu mutala dalam kelas, masuk kelas, bila ustaz bagi pengajaran dia pun hafal. क्लास से दूसरे क्लास Dari satu kelas pergi kelas nombor 2. पहले दर्जे से दूसरे Dan दर्जे tali bilang pelajar daripada kelas 1 pergi kelas 2. Macam tu juga dia akan tambah. Dia akan dapat degree. ऐसे ही Begitu juga insan ini मेहनत के जो kalau अपने हवाली तकाज़ों उसाहा को पूरा करना मकसद dia sibuk hanya untuk takazah nafsu dia, maka daripada darjah pertama tadi dia akan berpindah kepada kelas nombor 2, darjah yang kedua. दूसरे दर्जे का जानवर Binatang yang darjah nombor 2 apa? हमारी बने या न बने, Saya dapat ataupun tak dapat. बने या न बने, Perut saya kenyang tak kenyang. किसी को चैन से रहने नहीं Saya takkan bagi orang lain duduk tenang. न खानदान Rumah ke, keluarga ke, गली वालों को orang lorong dia ke, orang bandar dia, orang kampung dia ke, orang negara dia ke, वो है भेड़िया, itulah serigala. Tahu serigala? पेट भरना है, Dia penuhkan perut dia. उनके भेड़िए को पेट भरना है, Serigala yang lapar, ऐसी dia akan makan, dia cari makan. जो अपने Untuk- बच्चों का गुजारा Untuk penuhkan dia punya perut dia, dia tak peduli lain-lain. शक्ल की एक दो बकरियां हैं, Satu उसका kambing, दूध होती है, dia ada 2 anak kecil-kecil. अपना बच्चों का गुजारा करती है। Nak. Kambing tadi dia jaga anak dia kecil-kecil. Ini serigala yang lapar, dia tak peduli. Ini kesian kambing ni, dia ada 2 anak kambing. Kau lapar ke apa ke tak ada peduli. Yang penting saya kenyang. ये दूसरे दर्जे का Ini nombor 2 punya jenisnya binatang. इंसान अपनी मेहनत Bila के जौहर को manusia अपने हैवानी तकाज़ों से usaha पूरा dia करने पर hanya लगाता है, sekadar untuk sempurnakan दूसरे takazah दर्जे dia, में आता है। dia akan pindah kepada kelas nombor 3. ये खानदान में भी भेड़िया, Dalam rumah dia pun dia serigala, dalam kampung dia pun serigala, dalam lorong dia pun serigala, dalam rumah mak mentua dia, rumah bapa mentua dia, dalam keluarga dia, dalam market pun dia serigala, dalam office pun dia serigala, dalam kursi, dalam kedudukan pun dia.
rupa personality dia semua nampak manusia. Dia punya wajah dia punya cantik dia punya kasut, dia punya baju, tapi Allah Alim, Khabir, Sami', Basir. Allah sedang melihat. Ni serigala. Sekarang belum tahu lagi, belum sedar lagi. Dalam ni juga demi kehidupan. Fa'tabiru ya ulil albab. Hei, orang yang mengaku ada akal, pakai akal sikit. Allah jadikan binatang tak ada akal. Allah jadikan kamu ada akal. Kamu insan, kamu punya keramat, kamu punya dunia ini, akhirat kamu. Ini semua sekali Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. Pakai akal. Tapi akal sudah ada itu. Panggil apa? Perda panggil apa? Hijab. Perut. Untuk penuhkan perut. Perut ni macam-macam perut ada. Macam-macam kedudukan perut ada. Ada perut itu kilang ni, ada itu menteri ni, ada itu ni. Makan satu. Itu serigala, bila dia lahir dia adalah serigala. Dalam kampung, dalam lorong, dalam hutan, dalam bandar, dia hanya akan berjalan sebagai serigala. Ini nombor 2-nya. Tahap nombor 2-nya. Manusia bila dia sibuk dalam takaza nafsu dia, Allah, usaha yang Allah bagi kepada dia, dia lupa, hanya sibuk untuk hawa nafsu dia, maka dia akan jadi seperti lembu, kambing, semua keluar daripada sana. Dia akan jadi seperti serigala. Dengan rupa yang itu, personality itu, baju itu, kasut itu, semua sekali, di mana saja bidang kehidupan dia, dia adalah sebagai serigala. Macam mana orang takut dengan serigala, macam tu juga dalam office orang takut dengan dia, dalam market pun orang takut dengan dia, dalam muhalla pun orang takut dengan dia. Allah jauhkan saya daripada orang macam ni. Tapi dia tak sedar lagi. Nombor 3 punya binatang, dia lahir daripada perut mak dia. Dia punya maksud, saya kenyang ataupun tak kenyang, saya punya kerja dapat ataupun tak dapat, saya punya jadi tak jadi. Tapi jangan ada orang yang boleh dahulu kita, boleh dahulu daripada saya. Orang tua kah, orang muda kah, alim din kah, siapa, orang yang ada amanat, orang yang cakap benar, orang yang buat perniagaan dengan betul, budak kecil yang suci, perempuan, siapa punya nenek, siapa punya makcik, siapa punya palang, patih, atau benda Melayu cakap. Kalau dia lalu, tak ada peduli. Ini siapa punya mak, ini siapa punya makcik, ini siapa punya pakcik, ini siapa punya laki. Dia punya fikir untuk susahkan orang lain saja. Dia lahir, maksud dia apa? Jangan ada orang boleh lalu di depan jalan dia. Ini nombor 3 punya binatang. Nanti akan bagi tahu. Binatang macam ni tinggal dalam kampung, dalam bandar, dalam perniagaan, dalam kerja office, dalam factory, macam-macam tempat ada binatang macam ni. Dalam mereka punya pekerjaan mereka, ini nombor 3 punya binatang. Allah untuk alam ini, kainat ini, sap itu, ular sama itu, gala jengking Allah jadikan.
Allah jadikan untuk dia ni kerja patuk saja. Dia faedah tak ada peduli. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham tak? Inna dunya khuliqat lakum. Dia tak sudah jadi patuk. Dunia adalah untuk kamu. Ini matahari, bulan, langit, bumi, apa saja dalam dunia ni. Petroleum. Ini mutiara, emas, belian, semua untuk kamu. Tapi kamu telah dicipta untuk apa? Bila manusia dia tutup mata daripada akhirat, jadikan dunia sebagai masjid, tak tahu, dia lupa yang dia lepas mati dia akan jumpa dengan Allah. Bila orang Islam lahir, pertama sekali lepas bagi mandi sama dia, first sekali bagi azan, iqamat. Berapa kalimah? Ada 4 lafaz. Allahu Akbar. 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4 kali. Budak kecil. Sama ada kamu, bapa kamu siapa pun lah, kamu punya keturunan berapa tinggi lah, dengar baik-baik. Pengajaran pertama kamu dalam hari pertama kamu, Allahu Akbar. Mata belum buka lagi, belum faham mak bapak lagi, dia belum tengok langit, belum tengok bumi, apa pun belum tengok lagi. Terus pengajaran di hari yang pertama, dan pengajaran ini untuk seluruh kehidupan dia. Untuk itu, macam mana ustaz dia ajar anak murid dia, lepas dia cakap dia ajar, dia cakap pergi hafal, lepas tu saya akan dengar. Budak tu pun takut. Dia tipu sama ustaz dia. Dia goyang macam baca tapi tak baca. Dia tipu sama dia punya ustaz. Kencing. Sekarang dalam phone dia tengok macam-macam, dia ilham. Hari Sixers. Apa sudah jadi? Mana? Six. Orang main kriket kan? Duduk tengah mengaji, tapi telinga ada taruh itu apa? Entry. Duduk tengah mengaji. Sini sabak tengah hafal, sini dia tengah dengar England main cerita. Sana kriket tengah main. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Quran. Allah bagi taufik kepada kita untuk bagi hati kita kepada Quran. Ustaz pun, mari baca. Dia tak hafal lagi. Dia tengah dengar komentari, kriket dan komentari tengah dengar. Dia tengah dengar berita tadi. Dia punya otak dia sibuk dengan tadi itu berita. Ustaz pun panggil berdiri, pegang. Jadi ayam, pegang telinga, ketuk ke tepi, ambil satu rotan, ajar semua. Apa sudah jadi? Dia sudah tipu sama ustaz. Dunia ini 4 penjuru dunia. Seluruh anak-anak Adam, sama ada dia anak Adam atau anak Hawa, kalau dia lupakan Allah, tutup mata daripada akhirat, ikut hawa nafsu, ikut nafsu dia, berapa hari nak tipu? Nak tipu sama siapa? Untuk tu Quran bagi tahu, macam-macam kamu cakap, macam-macam kamu bising, tapi yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Kamu tipu sama Allah, tipu kepada orang beriman, tipu kepada umat, tipu kepada awam, khawas.
Kama yakhtamuna. Tapi अपने ही हाथों अपने पैरों पर dia orang sendiri yang sedang buat kerugian diri sendiri. इनका धोखा खुले Dia orang yang tipu, Allah akan zahirkan. इसे मौत के वक्त ही Macam mana waktu mati, मौत के बाद की जिंदगी lepas mati, उसके हालात जो dia punya keadaan yang mana kita dengar waktu sakarat akan jadi mudah. आसानी से Ruh akan keluar dengan senang. Orang yang lupa Allah, orang yang lalu ke depan dia dengan dosa. Satu orang dia kena tikam dengan 300 pedang. Macam mana sakit, lebih sakit lagi satu orang yang nyawa akan dikeluarkan. Waktu sakarat dia akan rasa. Untuk itu dunia sama businessman dia tipu dia punya apa, pembeli dia, penjual tipu pada pembeli, laki kepada bini, bini kepada laki, besar kepada kecil, kecil kepada besar, awam pada kawas, kawas kepada awam. Tipu, bagilah tipu, berapa banyak nak tipu. Allah Ta'ala bagi peluang, Allah bagi deal, Allah bagi peluang, chance Allah bagi. Amal soleh, orang yang itaat kepada Allah dan orang yang langgar perintah Allah. Dua-dua Allah Ta'ala akan tetapkan. Apa yang ni dalam fazail kita dengar, apa yang Allah telah janji, apa ancaman daripada Allah. Allah Ta'ala bagi berkat banyak kepada Hazrat Maulana Ibrahim Sahab. Banyak begitu dicerita tentang fazail. Allah bagi taufik untuk kita ambil faedah dalam fazail. Apa-apa yang mereka tulis, kita belanja kepada ahli keluarga, kita pun sedekah. Saya bukan untuk keperluan dia saja, tapi saya akan dapat pahala sedekah. Saya bukan nak pergi semayang, saya pergi untuk jadi tetamu Allah. Allah, bayan yang begitu clearnya bayan. Ada faham? Insan Allah Ta'ala telah bagi ni nisbat. Dengan nisbat ini Allah telah bagi kita usaha. Usaha tadi Allah bagi ikhtiar kepada kita. Kalau kadang-kadang mabuk, harta benda, kedudukan. Dalam bahasa Arab, arak ni ada 360 nama lebih. Kerana mereka darah daging mereka arak. Dia orang boleh bagi anak perempuan kepada mereka yang mana ada arak yang lama punya arak. Orang yang rumah ada arak lama, dia orang sanggup bagi anak perempuan mereka. Dia orang bagi anak mereka pun tengok arak. Siapa punya rumah ada arak lama punya, kita akan bagi anak kepada dia. Ayuh, ni macam mana cerita lagi. First time dengar lah. Macam tu, ada orang yang mabuk dengan kedudukan, ada yang mabuk dengan keturunan, ada orang yang mabuk dengan dia punya kedudukan dia, ada orang yang mabuk dengan dia punya hubungan dia. Saya ada hubungan dengan dia, saya ada hubungan dia. Macam-macam ni mabuk, macam-macam. Tak ada siapa yang mabuk akan kekal. Tiap-tiap hari matahari akan keluar. Tak ada matahari bila keluar, tak ada orang boleh tengok lawan sama tu matahari. Tak boleh. Tengok sekejap saja, lepas tu tak boleh tahan. Itu matahari pun tiap-tiap hari tenggelam juga. Hak maut adalah hak. Lepas mati saja ini semua mabuk ni, semua penipuan ni akan berakhir. Orang yang mana makan, minum, dia punya bisnes dia dalam gelap ataupun dalam terang, dalam gembira, dalam maksud Allah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dunia menangis, dia macam mana Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. Orang rumah nangis. Firaka. Sedih. Laki sudah mau pergi, Bilal sudah mau meninggal. Bakhin. Bahwa.
Gadalnal ahibba Muhammad. Kamu menangis kerana kita akan berpisah. Tutup, belum tutup mata lagi. Saya sudah jumpa Nabi. Saya akan jumpa dengan Allah, jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Itu Sabit bin Qais. Ini Jabal. Ini Muhajirin Ansar. Gadalnal ahibba. Jangan nangis. Untuk itu, kehidupan kita bukan kita nak lalui kehidupan saja. Cukupkan hari kita asraful makhlukat. Kita khalifah Allah. Kita adalah naib Nabi. Kita adalah waris Nabi. Allah telah bagi kita mutiara malaikat. Macam mana dekat dalam laut sembunyinya mutiara. Ta'alluq dengan Allah, bersama ma'ayatullah, bantuan Allah. Mana kita berada, rahmat akan bersama dengan kita. Berkat dengan Allah, bantuan Allah, dengan nusrat Allah. Allah telah bagi kita istidat. Untuk itu Maulana malam tadi Maulana bagi tahu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Apa yang kita telah tinggalkan, apa yang kita telah sediakan untuk hari kemudian kita. Kamu jangan jadi orang yang mana telah lupakan Allah. Macam orang yang lupakan Allah. Macam mana lupakan Allah? Bukan lupakan Allah, sendiri-sendiri pun sudah lupa. Manusia kah, binatang kah, itu khinzir kah, kambing kah, anjing kah, sendiri pun sudah lupa. Untuk itu saya bagi tahu kepada dalam seluruh alam Allah Ta'ala telah jadikan 4 anasir ni. Dan 4 anasir ini seluruh kainat dalam untuk manusia. Macam mana 4 anasir ini perlu kepada stable. Macam tu juga dalam manusia ada 4 nisbat. Dia akan kahwin, dia akan jumpa dengan isteri dia akan sayang kepada anak, dia akan makan, dia akan buat bisnes, dia akan buat pertanian, tapi stable. Tapi dia ada had dia. Macam mana 4 anasir dalam dunia tadi perlu pada kestabilan. Macam tu juga manusia punya 4 nisbah ni perlu kepada kestabilan. Allah Arhamur Rahimin, Akramul Akramin, Ajwadul Ajwadin. Macam mana satu orang mak bapak sayang kepada anak dia, Allah sayang kepada makhluknya. Al-khalqu ya Allah. Seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Macam mana setiap keluarga dia sayang kepada keluarga dia. Sama dia Arab ke, orang Azam ke, orang miskin ke, orang kaya ke. Setiap orang, keluarga dia akan sayang kepada keluarga dia. Sayang. Tapi jangan jadi serigala. Jangan jadi itu scorpion sama itu ular. Jangan macam kehidupan mereka. Sebagai hamba Allah, kita melalui kehidupan kita. La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan hasad antara satu sama lain. Jangan adalah kina, dengki, hasad dalam kaum, dalam keluarga, community. Jangan hasad. Jangan kita dengki. Hazrat Bilal radhiyallahu anhu satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, Bilal, apa amal pada kamu? Dalam surga pun kamu depan-depan. Ya Rasulullah, saya apa amal saya? Bila waktu pagi saya buka mata, saya hati saya suci daripada setiap orang. Macam mana Maulana Ibrahim bayan abarruhum quluban. Semua sahabat sifat mereka. Sekali saja ucap kalimat
Semayang pun belum lagi. Daripada situ sampai ke Abu Bakar. Setiap orang mereka punya sifat mereka abarruhum quluban. Hati mereka suci, bersih. La tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan dengki, jangan hasad, jangan ada kina dalam hati. Langit, bumi tak boleh datang kepada zat Allah. Allahu Akbar. Allah boleh bersemadi di hati orang beriman kepada Allah. Qalbi mukmin. Bersemadi panggil kan? Sekarang improve pas Melayu ikhlas. Yakin kepada zat sifat Allah. Allah yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman Allah sebagai ma'bud yang layak untuk disembah. Orang yang yakin kepada Allah, dia yakin bahawa Allah yang buat segala-galanya. Orang yang yakin kepada Allah, hati dia layak untuk Allah, kudrat Allah, hubungan Allah datang dalam hati dia. Ini 4 nisbat. I'tidal. Wahwa Allah, wahwa Allah. Insan ini dalam nisbat dia, jangan dia lebih daripada had dia. Kalau satu orang tak makan, boleh jadi malaikat ke? Tak, dia takkan jadi malaikat, dia manusia juga. Satu orang, sayalah segala-galanya, mengaku diri dia lebih daripada Tuhan. Firaun, dia cakap ana rabbukumul a'la. Dengar baik-baik, kamu adalah hamba Allah. Kamu adalah hamba. Jadilah diri kamu sebagai hamba. Dengan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Duduk dekat dalam dunia ini. Duduk di bawah langit Allah. Kadang-kadang macam Musailamatul Kadzab mengaku diri sebagai Nabi. Lepas satu orang datang jumpa Nabi Musailamatul Kadzab, dia punya fitnah dia. Nabi SAW pergi. Nabi ada satu kayu. Lepas dia cakap, saya jadi Nabi lepas kamu janjilah kalau saya akan ucap kalimah kamu. Kamu cakaplah lepas saya Nabi, lepas kamu adalah saya Nabi. Ya Rabbi sallim musallim. Kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas saya Nabi, and ini kayu yang ada dekat tangan ini pun saya tak akan janji bagi kepada kamu. Kamu cakap nak jadikan kamu Nabi ke? Tak. Allah yang bagi pakai mahkota kenabian. Allah yang pilih jadi Nabi. Selepas saya tak ada Nabi lagi. Jangan kita buat usaha kita mengaku gulu. Kita mengaku diri kita sebagai Nabi. Tak. Ada di had dia. Jangan kita lebih daripada malaikat. Malaikat adalah khadim kamu. Waktu kamu baca Quran, waktu kamu baca Subhanallah, Alhamdulillah, setiap waktu malaikat khidmat kepada kamu. Tapi kamu cakap saya tak mau isteri, saya tak mau anak, saya tak mau makan, saya tak mau minum, saya malaikat. Pergi lalu malaikat mari sini. 4 nisbat. Ada 4 anasir. Perlu kepada stable. Dalam nisbat ini pun ada stabil. Allah. Dalam 4 ini untuk kekalkan i'tidal, stabil. Allah Jalla Jalaluhu wa Maluhu, Allah Ta'ala telah anugerah kepada manusia ini diri, harta, kebolehan dan seluruh kainat ini yang mana Allah telah ciptakan untuk manusia.
Daripada hari itu, hari mana manusia datang dalam dunia ini, start daripada hari itu, Allah Ta'ala telah buat asbab untuk tarbiyah manusia ini, supaya manusia ini jangan lebih daripada had. Untuk itu ada 4 malaikat besar. Ada 4 malaikat yang besar-besar. Ibadat ada 4 yang besar-besar. Pertama, iman. Perlu kepada kestabilan. Malaikat yang besar, mereka punya pengajaran. 4 Nabi yang besar. Apa yang bantuan Allah kepada mereka, macam mana Allah telah tarbiyat. Lepas Allah bayangkan itu, Allah kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Orang yang dengar cerita Ibrahim AS, Nuh AS, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Shibah bin Abi Talib, lembah Shibah bin Abi Talib. Macam mana Nabi telah diboikot dan orang-orang Mekah. Lepas datang ke Madinah, macam mana? Lepas tu Allah telah sebarkan agama. Dengar, tengok ni. Dengar, faham. Untuk itu Maulana lagi dan lagi cakap, bukan kita cakap saja ni tabligh. Tak, kita perlu faham, kita perlu belajar. Kita mau buat usaha. Dan lepas tu kita mau buat, kita nak keluarkan diri kita daripada haiwan dengan ilmu. Kita nak mewarnai kehidupan kita, datang pada hukum Allah dengan fikir Nabi, dengan risau Nabi, dengan kerusingan Nabi, dengan tangisan Nabi, dengan sujud Nabi. Kita nak jadikan kerja Nabi sebagai kerja kita. Satu kali di Madinah Munawwarah, kita orang-orang Arab, mereka cakap, kita akan bawa kamu pergi. Satu orang sahabat untuk tengah malam pergi, satu orang sahabat pergi ziarah Nabi. Di sana mereka tu begitu ikut, mereka warnai kehidupan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam masjid Nabi ataupun di luar. Mereka hidup macam mereka tengok surga dengan mata mereka, takut kepada Allah. Pergi tengok rumah, bila tengok dalam rumah, bila mereka sibuk dengan keluarga, jazbah, nafaka anzala. Anzala, kamu sudah jadi munafik. Kamu sudah lupa Allah. Kamu sudah lupa syurga. Kamu sudah lupa pada Rasul. Mereka takut tentang diri mereka. Seluruh jemaah sahabat. Satu orang cakap, untuk ziarah Nabi dalam gelap, dia datang dalam Masjid Nabawi. Nabi dekat luar rumah di Jannatul Baqi. Dia pergi ke Jannatul Baqi. Nabi dalam masjid pun tak ada, dalam rumah pun tak ada. Mungkin mana Nabi pergi Jannatul Baqi je. Kalau sekarang kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan, minum, pakai baju, buka baju, bangun, gerak geri. Cari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nur, penuh dengan berkat. Kita tak boleh pergi cari Nabi sekarang. Kita kena cari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi dia cari. Teman tu Madinah Munawwarah, dia punya hudud dia sangat kecil. Dia pun pergi cari semua tempat, tak jumpa Nabi. Macam-macam dia punya fikiran, tak tahu apa ada orang sudah buat pada Nabi. Macam-macam dia fikir. Bila
Bukan. Sekarang kahwin, suami, isteri, pengantin, honeymoon. Mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maulana Muhammad Ilyas Nafar al-Matadaw sekali cakap dalam kahwin di Delhi sekali. Maulana pun pergi. Ajib Maulana cakap pada waktu itu. Maulana pun cakap, hari ini rumah siapa yang ada kahwin, orang-orang dalam rumah tadi, dia orang rumah tadi fikir macam mana untuk gembirakan setiap orang. Sampai orang yang bersihkan najis tu, bersihkan, itu pun dia akan gembirakan. Mereka akan gembirakan. Kerana kita punya karguzari tiap-tiap hari Isnin dan Khamis akan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang sebut nama aku, inilah umat aku. Cakap sebagai umat. Untuk itu kita perlu cari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok mana sunnah Nabi. Sahabat tadi dia pun cari. Dia sampai pada gua. Dalam gua gelap. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Dia pun sudah lega. Macam-macam fikiran yang tadi ada, alhamdulillah Nabi ada. Dia pun gembira. Tapi Nabi punya sujud begitu panjang sekali. Dia pun tunggu. Dapat. Sekarang Nabi akan bangun. Sekali, dua kali, tiga kali dia pergi, patah balik, pergi patah. Sehingga kan Nabi dalam sujud lagi. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, bila tengok bulan Rajab saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya amal akan jadi double. Bila tengok bulan Rajab saja, dalam usaha Nabi, dalam amal Nabi, dalam nangis Nabi, dalam doa Nabi, hubungan dengan Allah untuk bina akhirat, dalam setiap benda jadi double. Kali nombor 4 bila dia datang, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah habis sujud, Nabi keluar. Dia tengok saja dia pun cakap, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Dia pun terus peluk sama Nabi. Macam-macam fikiran dia tadi, ada orang susah ke apa kan. Sahabat ni, kita hari ni, kita sendiri mengaku saya betul-betul, saya tahu semua barang. Hazrat Sa'di rahmatullah alaih cakap apa? Syekh Sa'di, dia cakap apa? Kita tak tahu. Tapi kita cakap apa? Kita tahu semua barang. Ini dia takkan tengok jalan ilmu. Dia takkan dapat taufik untuk sohbat dengan ulama. Dia takkan dapat peluang untuk duduk dengan ulama. Kalau orang cakap saya tahu segala-galanya. Sahabat ni khas. Apa saja bila mereka tengok, dia tengok dalam Syama'il Tirmizi penuh dengan kitab hadis. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallamnya bahu Nabi macam mana, Nabi punya rambut macam mana, Nabi punya ini bulu kening macam mana, Nabi sallallahu alaihi wasallamnya daripada pusat sampai atas macam mana, Nabi punya warna mata macam mana, bila Nabi marah macam mana Nabi punya wajah, macam apa urat yang akan zahir dalam muka Nabi, bila Nabi gembira mana satu gigi yang nampak. Allahu Akbar. Sahabat tengok benda tu. Satu kali dia tengok, dia pun Nabi SAW jalan. Selalu Nabi SAW jalan, seluruh kaki, tapak kaki kena atas bumi. Dia tengok hari tu Nabi jalan ni apa? Jengkit-jengkit. Pakai itu jari kaki. Hadis Jibril. Macam mana tangga pertama Nabi cakap amin. Dalam bulan Ramadan ada ke kita dengar itu saja Ramadan. Sahabat pun tanya, Ya Rasulullah, hari ni Tuhan punya jalan sudah berubah.
तुम्हें नहीं मालूम, Kamu tak tahu kah? तुम्हें नहीं मालूम, Kamu tak tahu kah? हमारे भाई साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ, Kamu punya saudara kamu Sa'ad bin Mu'az telah meninggal. फैसला किया तो अर्श Dia फैसला कर telah buat keputusan yang mana langit telah buat keputusan itu. पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, Nabi sallallahu alaihi wasallam, उनका अपना खानदान, अपनी बिरादरी, seluruh keluarga dia, keturunan dia, फैसल बनाया गया था। dia उनसे ini पूछा, telah dijadikan sebagai faisal. फैसला मंजूर है? Kamu terima tak saya punya keputusan? बहुत कुछ अपना आदमी Oh ini kita punya orang, ni kita sendiri punya orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk kerana adab. Untuk itu ad-dinu kulluhu adab. Semalam Maulana cakap tak? Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, mereka punya adab. Dengar majlis tu saja terus duduk. Kita adab pun kita tak ada, kita memang bodoh memang. Adab pun tak ada, apa pun tak ada. Kita Allah masih lagi Allah bagi peluang sama kita untuk buat usaha. Adab pun tak ada, apa pun tak ada. Apa ada? Perlu. Kamu tak tahu kan? Sa'ad bin Mu'az baru meninggal. Nabi cakap sama dia. Dan saya sudah tengok semua tempat. Dia punya jenazah begitu banyak sekali malaikat. Tak ada tempat untuk saya taruh seluruh kaki saya. Sebab tu saya jengkit jalan. Apa dia punya, apa benda dia punya istimewa tu? Ini sahabat, ini Nabi, umat. Apa keputusan yang dia buat? Keputusan berlawanan dengan seluruh kaum dia. Dan semua yang telah ditangkap, bunuh sama mereka. Dan wanita-wanita dijadikan hamba. Ada kadang-kadang satu orang yang satu amal. And fulannya action, fulannya cara, fulan kan inna lillahi wa rajiun. Inna lillahi wa inna rajiun. Mana umat ni sedang pergi? Mana umat lain telah pergi? Mereka ni patut ikut sebagai Abu Bakar, cara Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Usama bin Zaid, Muaz bin Jabal, Bilal Habsyi. Patut kita kena ikut mereka punya cara. Tapi ni hari kita tak tahu mana kita ikut. Seluruh usaha ni, melalui usaha ni, macam mana hati kita, arah ruh hati kita daripada makhluk putus, terus boleh pergi kepada satu hanya Allah. Hadat Maulana Ilyas Rahmatullah cakap, melalui asas usaha kita ada 3 perkara. Setiap makhluk, kesan makhluk keluar daripada hati kita, masuk kebesaran Allah, kehebatan Allah. Dalam dunia ni berapa banyak benda, semua syok, keinginan ni semua sekali keluar, dalam kita hanya ada keinginan amali nubuwat. Dan daripada dunia yang kita nampak ni, dunia ni punya kecantikan ini semua kita, mata kita paling dan datang kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada akhirat, kepada keluasan akhirat. Kita punya mata, kita tak perlu pergi tengok sana tengok sini. Untuk itu kita bukan setakat nak keluar saja, kumpul sini, lepas bayan tuan-tuan pun balik. Orang yang bayan tuan-tuan dengar, bukan setakat ini saja. Allah palingkan hati kita kepada Allah, daripada makhluk kepada Khalik, daripada harta benda kepada amal nubuwat, dan daripada dunia ini kepada akhirat. Sahabat, siapa yang bagi kepada sahabat sifat ni? Allah bagi. 600 tahun punya kejahilan. Allah, mudah-mudahan Allah fahamkan kita tentang kekuatan usaha ini. 600 tahun mereka tenggelam dalam kejahilan. Diorang tak tahu dalam Baitullah apa yang mereka buat. Tapi
Qulu la ilaha illallah tuflihun. Perkara yang pertama sekali, di hari yang pertama sekali, dakwah tentang iman ini. Sifat malakiat telah datang, sifat haiwan telah turun. Mereka telah bernai Allah. Sampai hari kiamat, Allah telah jadikan mereka sebagai contoh. Itulah ini usaha. Untuk itu, saya telah bagi pada tuan, kita ada 4 nisbat. Dan Allah Ta'ala telah bagi kita usaha. Dan dalam usaha ni, Allah telah bagi kita ikhtiar. Sama ada kamu usaha jadi binatang, akan jadi seperti lembu kambing itu serigala. Tengok Fasail katakan, ini Fasail ni bukan saja kosong. Fasail amal Fasail katakan dalam masjid, dalam rumah, dalam istimai talim dan infradi kita perlu baca. Mufti Zainul Abidin Sahab rahmatullah alaih, di zaman dia datang ke India, dia selalu datang zaman Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Satu kali di Bangla Bali Masjid, orang-orang Mewati ya, dan mereka baca talim Fazal Amal. Mufti Sahab pun duduk dalam halqa talim tadi. Hazrat Maulana Yusuf Sahab, Maulana Inam Hasan rahmatullah alaih, Maulana Ihtisamul Qari, orang-orang yang khas Hazrat, mereka duduk dalam talim, sedang buat talim. Mishkat Sharif ada 8 bab, yang mana Maulana Ilyas rahmatullah alaih, saya ingat Hazrat telah bagi tahu kepada saya mana tempat. Ini Hazrat tunjuk kepada saya, inilah tu tempat yang mana Hazrat suruh kita duduk. Lepas tu Hazrat datang, kita semua ulama masa tu bertanya, buat apa? Talim, maksud talim, usul talim. Hazrat, maksud talim adalah buat talim, senang je. 8 bab. Lepas tu Abu Abi Muntakhabat, ulama telah kumpulkan. Satu orang bangun cakap, Mufti Sahab awak punya halqa dekat situ, kerana ulama duduk. Mufti Sahab sendiri bagi tahu banyak dia punya kasih sayang dia, macam mana orang tua ambil orang baru buat usaha macam mana. Di Raven ni macam mana bila satu jemaah dibentuk untuk ambil umur seluruh negara. Satu Maulana Ihsanul Haq, Mufti Sahab, Bhai Usman Bagla dan saya, Bhai Naim, satu jemaah telah dibentuk untuk ambil umur. Saya sudah sakit, saya di atas katil. Mufti Sahab di bilik Maulana Ihsan. Lepas semua umur mereka telah ambil, jumpa dengan saya. Mufti Sahab, Maulana cakap saya sakit. Cakap, kenapa kamu bawa masa? Tak, Mufti Al-Zaraji telah bentuk jemaah kita, jadi sebab tu saya datang untuk jumpa kamu. Apa yang kami telah fikir, apa umur yang telah datang, kamu pun ada dalam jemaah tadi. Maulana cakap, waktu tu saya sakit perut, Hazraji dalam bilik, Mufti Sahab di luar, dan Hazraji lagi tanya, mari masuk. Mufti Sahab tunggu. Kita jemaah kita ada 4 orang. Selagi mana kita 4 orang tak pergi, saya tak akan pergi jumpa dengan Hazraji. Macam tu dia orang. Jamaat adalah jamaat. Ini orang-orang tua kita telah tunjuk kepada kita macam mana nak buat usaha. Saya tak tahu, saya boleh buat semua barang, you orang semua tak tahu apa-apa. Tak ada, bukan macam.
Ini saya tengah-tengah ini cerita sudah balik. Mufti Sahab bila lepas dulu taklim dia pun pergi. Mufti Sahab pun beritahu. Hari ini niat taklim telah ajar kepada saya i'tisam bil kitab was sunnah. Al-kitab dalam Mishkat Syarif ada dua hadis tu. Ini semua ahadis ni adalah termometer. Hadis yang kamu baca, yang kamu dengar, ini adalah termometer. Hadis ni dalam kehidupan kita berapa banyak? Kebesaran Allah, sifat Allah, yakin kepada sifat Allah, iman kepada sifat zat Allah. Allah tak perlu kepada siapa-siapa. Ini iman. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi berita gembira. Tuba liman syaghalahu ilmuhu. Tuba liman syaghalahu ilmuhu. Al-birru la yamla wal ismu la yakhna. La yunsa. Kul ma syi'ta kama tadinu tudan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berita gembira kepada hamba Allah, laki ataupun perempuan. Dia tiap-tiap waktu tengok dia sibuk, dia tengok dia punya keburukan dia sampai tak ada waktu nak tengok orang lain punya keburukan. Untuk selamatkan diri kita daripada sangka buruk. Sangka buruk akan sampaikan kepada ribat. Akan rasa diri dia sebagai bagus, pandai. Allah Ta'ala bagi berkat kepada umur Hazrat kita. Macam mana mutiara yang mereka telah sampaikan melalui Quran dan hadis. Hazrat Maulana Ibrahim Shah, ini termometer. Macam mana Maulana Ilyas Rahmatullah telah bagi kita satu termometer. Asas kepada usaha ni ada 3 perkara. Pertama sekali ialah ikhlas. Nombor 2, bahami istimaiyat. Petani ke, doktor ke, fulan ke, cana ke, cunu ke, cini ke, orang besar ke, orang kecil ke, siapa pun. Dalam usaha ni hati kita satu. Nombor 3, bahami masyarakat. Dalam manfusat itu juga, kalau orang yang buat usaha 3 benda ni tak ada, tempat kepada ikhlas telah datang kepentingan diri. Tempat mesyuarat tak sedia untuk mesyuarat. Bila 3 benda ni tak ada, ataupun satu tak ada, maka sangat bahaya. Orang yang buat usaha dan usaha pun akan jadi bahaya. Berapa banyak orang yang dalam dunia orang tabligh, Allah Ta'ala selamatkan kita. Macam mana? Doktor. Kalau doktor, termometer ni, kalau doktor cek, dia punya demam pun akan zahir juga. Saya telah safar macam ni banyak negara. Masjid saya macam ni, orang salam sama saya, orang cium tangan saya. Macam mana kerja ni kita ada termometer, macam tu juga ini 6 perkara. Setiap orang iman tak ada had dia. Semayang Nabi tak ada dia punya had dia. Ilmu dia tak ada dia punya hujung dia. Zat Allah, ingat Allah, akhlak. Kita kena anggap semua orang lebih baik daripada kita. Lepas tu semua sekali, Allah, bagaimana Allah redha dengan saya. Bagaimana ikhlas. Kalaulah kita mengaku kita mengikhlas berapa banyak, Allah saja tahu berapa ikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, orang ahli neraka, orang cakap dialah orang yang paling bagus sekali. Nabi kata dia ahli neraka. Semua dia buat kerana kaum dia. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat, waktu Hajjatul Wada, bila Nabi nak tinggalkan umat dia, seluruh amanat, seluruh umat Nabi telah serahkan kepada umat ini. Budak-budak kecil,
Nabi telah letakkan asabiat di bawah tapak kaki. Habiskan semua asabiat. Berapa banyak asabiat Nabi telah sembelih semua sekali. 23 tahun, 13 tahun di Mekah dalam kesusahan, 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Bagi racun dalam makan, bagi racun dalam tu, macam-macam semua sekali. Di mana dunia, di Tashkent, Samarkand, ini adalah kesan kepada usaha tadi. Kalau usaha aku ni, dengan cara aku, dengan niat aku, dengan tangisan aku, dengan fikir risau bimbang aku, dengan syafqat kasih sayang kepada umat, maka Allah akan tunjuk kepada kamu, Allah akan beri hidayat kepada manusia. Untuk itu semalam Maulana cakap semayang atau apa main-main, Allah akan campak atas muka balik. Itu bukan itu semayang saja. Ini muasyirat, ini 4 bulan, ini juz, ini orang lama, ini orang baru, ini tahunan, ini usul. Kalau kita lari daripada tertib usul orang tua kita, akan dicampak di atas muka kita. Untuk itu last sekali Maulana Inamul Hasan rahmatullahi bagi tahu, wow, jor di Nizamuddin orang-orang lama kumpul kereta rahiyo. Waktu kita buat ni lah, buat usaha, terus buat usaha. Jangan buat, terus mau buat. Inilah waktu untuk buat. Kita mau takut, jangan kita buat, nanti Allah akan campak atas muka kita. Mangte rahiyo, kita terus mau minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Dalam fazail kita dengar di Ravin sini. Last kali Haji Sah pun ada. Orang-orang England, orang-orang lama, macam-macam perkara yang berlalu jalan dekat sini. Nasaih dan Hidayat, satu kitab yang kecil sekali. Daripada hari awal, satu orang letak langkah pertama dalam usaha ni sampai usaha masturat, 5 amal, semua sekali dengan begitu mudah sekali. Untuk itu Azraji cakap dalam bilik Maulwi Syab, kerja kita ni sangat mudah. Kerja kita ni sangat mudah. Kenapa? Kerana dalam usaha ni, apa saja yang kita nak, kita akan ambil dengan Allah dekat akhirat nanti. Pergaduhan tu apa? Sebab maksud kita adalah Allah. Kita nak. Tapi bila orang buat usaha ni, ada nafsu, orang nak kena dengar cakap saya, maka pergaduhan akan berlaku. Allah Ta'ala bagi taufik untuk ikut apa yang orang-orang tua kita cakap. Untuk itu saya cakap pada tuan-tuan, 4 anasir, 4 nisbat, dan 4 ni ada level dia. Dan Allah telah hantar 4 Nabi yang besar, dan ada 4 ibadat: sembahyang, puasa, zakat, haji. Maulana Yusuf rahmatullahi dengan tafsir dia bayan benda ni. Untuk tekan nafsu kita, perasaan kita, puasa. Untuk betulkan diri kita, datang kepada mizaj semayang adalah semayang. Untuk datang kepada mizaj ibadat, semayang. Untuk jani diri kita dan mali, ibadat berkaitan dengan harta. Allah telah bagi kita zakat. Kita bukan satu orang, utara, barat, selatan, barat, timur. Kita semua adalah istimai. Allah telah bagi haji kepada kita. Assalam. Kamu kenal ke, tak kenal ke, orang kampung kamu ke, orang luar, bagi makan, bagi salam. Ini mizaj. Untuk itu 4 nisbat ini untuk stabil, untuk pengajaran ini 4 Nabi-Nabi besar telah hantar, 4 kitab yang besar-besar, Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan 4 ibadat yang besar-besar. Tanpa iman tak ada apa-apa. Iman, dengan iman semayang,
puasa, zakat, haji. Diri kita berkaitan dengan diri ataupun harta kita semua i'tidal. Nabi kamu telah bagi tahu di Arafat, Nabi kamu telah jadikan kamu tanggungjawab untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Nabi telah tashkil kamu. Kaum aku, keluarga aku tada. Asbus salam wa atumut ta'am. Wa adkhulul jannata rabbik bisalam. Ini fazail. Untuk itu, pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, "Khudu anni manasikakum." Kita mau belajar begitu penting sekali. Tabligh. Kita belajar tabligh tu apa benda? Belum belajar. Tamat tu apa benda? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi sedang tinggalkan umat dia. Waktu Nabi tinggalkan umat dia, haji bukan buat dengan duit, bukan dengan kedudukan pangkat, bukan dengan keturunan yang besar. Haji ialah kita menunaikan perintah Allah. Macam-macam hukum-hukum Allah ada waktu haji. Lepas tu, macam mana kita balik, dengan jazbah apa kita balik. Bukan setakat kita bagi buah tamar dengan zam-zam saja. Kita balik dari sini, kita bawa hadiah. Bawa balik apa? Daripada Pakistan. Orang tanya, orang kampung tanya, apa kamu bawa balik? Saya pergi Johor. Saya dengar Fulan Maulana Bayan. Subhanallah. Hari umat, fikir umat, risau umat. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mata boleh sejuk dengan fikir risau yang kita balik. Allah redha kepada kita. Kita selamat di akhirat nanti. Kita selamat daripada jadi itu binatang, ular, skorpion, lembu, anjing, sifat malaikat datang dalam diri kita. Kerana Allah telah bagi kita peluang. Lepas tu Ramadan akan datang. Lepas tu Syawal akan datang. Lepas tu Dzulhijjah. Kita mau cari keredaan Allah, kita mau takut kepada Allah. Dia akan marah bila kita buat dosa. Kita mau tobat. Untuk tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan satu kisah. Bila kali 4 dia tanya kepada Nabi apa yang jadi. Ada ingat tak? Bila dia tengok Nabi kali keempat, mana main cerita? Dia keluar pusing sana balik. Merah pun maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Nabi, kamu ada. Kami takkan bagi azab umum kepada umat kamu. Lepas Nabi pergi, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau lepas umat kamu mereka tobat, bukan tobat macam ni saja, ambil 2 jari taruh dekat telinga macam ni tobat. Bukan ni tobat. Betul-betul main tobat. Dan apa yang kita perlu buat, kita tak buat. Mana harta kita perlu belanjakan. Dari mana kita ambil, mana kita nak belanja. Allah. Bulan tu pun sudah datang, bulan Ramadan. Setiap amal nafal sunat akan jadi fardu. Fardu akan digandakan 70. Dalam dunia ni tak ada amal sunat yang boleh sama macam fardu. Sunat adalah sunat. Sunat adalah sunat. Tengok berapa anugerah Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat Allah akan bagi pahala fardu. Allah bagi taufik kita untuk menghargai bulan ini. 4 anasir, 4 nisbat untuk levelkan dia. Ada 4 ibadat yang besar. Yang pertama sekali madrasah dia, inna bala baitin. Madrasah yang pertama sekali untuk stabilkan perkara ni itu adalah Baitullah. Dan dia pun ada 4 penjuru. Hajar Aswad, Yamani, Iraki, Shimali.
4 penjuru Syami. Ada 4 penjuru. Itu pun 4 kitab, 4 nabi, dan ada 4 bulan saya minta daripada tuan-tuan. Saya tak akan minta daripada tuan-tuan kamu 4 bulan, saya mau tunai. Hazrat Maulana Yusuf rahmatullah alaih bila di Madinah Munawwarah, Nabi bayat Maulana Yusuf bila bayat di Madinah, ada 3 macam orang di Madinah. Semua harta, semua nyawa. Setengah ataupun setengah, ataupun quarter. Quarter panggil apa? Suku. Ini semua orang-orang lama. Krim kepada orang buat usaha ni. Tuan-tuan, berita gembira untuk tuan-tuan. Waktu ini mereka yang bangun banyak surat makan, banyak surat minum, banyak surat dengar, banyak surat tidur. Sekarang kita akan hidup untuk dakwah, kita akan mati untuk dakwah. Kita apa nak buat pun hanya untuk dakwah. Allah redha dengan kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira dengan kita. Akhirat kita dapat terbentuk. Untuk ini bangun, bagi nama insya-Allah, bangun siapa yang niat untuk bagi seluruh all life dia dapat saja. Insya-Allah. Ada 4 bulan Insya-Allah. Sekarang sampai mati kita akan buat kerja ni saja. Tapi tiket tak boleh bagi lambat, mesti mau balik. Insya-Allah bakar tiket. Macam